Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ingat ni nak kata pertemuan pertama tu tidaklah, sebab selalu bawah usrah Utan Haji tu ataupun usrah 13 masjid tu kita dah selalu jumpa dah sebelum ni. Cuma saja alhamdulillah pihak masjid berikan ruang untuk kita bincangkan berkenaan dengan, untuk malam ni kita mula dengan tajuk Isra' Mi'raj dulu insya-Allah, sebab kita pun dekat dengan Isra' Mi'raj insya-Allah. Dan lepas ni insya-Allah kita akan guna buku lah insya-Allah. Okay, tapi buku apa tu masih di peringkat perbincangan lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan akan bersama dengan saya setiap Isnin terakhir setiap bulan. Okey, maknanya kira kuliah bulanan lah kita. Okey, Isnin terakhir setiap bulan. Bergantunglah, kalau kenanya bulan tu Isnin ada 5 kali, maka Isnin ke-5 lah. Okey, Isnin akhir setiap bulan. Sebab hari Isnin yang lainnya tu, selain daripada akhir tu, insya-Allah saya berada di Masjid Titi Tok Bandar untuk mengajar berkenaan dengan akidah juga. Saya ingat dekat situ dah masuk tahun ke-7 lah dah. Okey, tapi bulanan insya-Allah kita akan mula kat sini. Baik, bila kita sebut berkenaan Isra' Mi'raj ni, saya tidak akan bawa dia punya kisah penuh dia, sebab saya ingat kisah penuh dia tu daripada kita kecil lagi, setiap kali Isra' Mi'raj memang kita bincang rentetan peristiwa tu kan. Saya ingat tuan-tuan pun dah tahu habis lah kisah-kisah Isra' Mi'raj dan sebagainya. Jadi sekadar masa yang ada ni, sehingga ke waktu isyak ni, kali ikut SOP kita pun isyak memang kena berhenti. Saya lebih suka kalau dalam sirah Nabi SAW tu, kita selain daripada kisah tu tak kurang penting, tapi kalau kisah macam ni memang kita dah tahu. Jadi saya rasa yang lebih besar dia punya manfaatnya adalah kita bincangkan berkenaan apa dia pedoman dan iktibar kita boleh ambil daripada kisah tu. Ada satu buku sirah pendek, kalau tuan-tuan nak cari, saya syorkan sangat-sangat lah. Kira hukum dia sunat ni. Tuan-tuan nak cari, ada satu buku sirah tulisan Mustafa Sibai nama dia. Okey, Dr. Mustafa Sibai. Kecil je buku dia. Kalau tuan-tuan pergi kat kedai buku Nurani kita kat Seriap tu, insya-Allah ada buku dia. Terjemahan dalam bahasa Indonesia pun ada, bahasa Indonesia yang mudah lah, yang kita boleh faham. Tajuk buku dia Sirah Nabi SAW, Pengajaran dan Iktibar. Okey, tajuk asal dia Durus wa Ibar, tapi diterjemahkan jadi pengajaran dan juga iktibar. Jadi kelebihan buku tu, dia bukan cerita berkenaan sirah Nabi SAW daripada awal sampai habis. Yang tu banyak buku lain dah buat dah. Tapi kelebihan buku tu, dia sampaikan dalam bahasa yang ringkas, dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan Nabi SAW, apa dia pedoman dan iktibar yang kita boleh ambil untuk kita amal pada hari ini. Itu dia punya bentuk format buku dia. Okey, jadi itu yang insya-Allah kita cuba buat pada malam ni. Kita mula dengan Isra' Mi'raj Nabi SAW. Baik, Isra' Mi'raj ni pada hakikatnya dia adalah mukjizat Nabi SAW. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya berlaku setahun sebelum daripada hijrah. Adapun berkenaan tarikh Isra' Mi'raj ni masih diperselisihkan. Sebagaimana banyak perkara masih diperselisihkan. Terutamanya perkara-perkara sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, satu. Dan begitu juga kalau kita tengok fakta menariknya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda menjadi rasul, tak banyak kisah Nabi SAW yang sampai kat kita. Baginda jadi rasul berapa lama? Dia punya career dia 22 tahun 22 tahun 8 bulan, ataupun selalunya kita sebut, kita kata 23 tahun 23 tahun lah. Dia jadi rasul 23 tahun. Tetapi kita kata 99.999% kisah Nabi SAW datang daripada tempoh 23 tahun ni. Terutamanya setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab ketika tu sahabat ramai. Kehidupan Nabi pun sentiasa bersama sahabat, maka ramai sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kemudian kita kata yang keduanya, daripada baginda dibangkitkan sehingga baginda berhijrah.
Yang tu pun banyak, tetapi tidak sebanyak baginda berada di Madinah. Kenapa juga tak banyak, Ustaz? Sebab waktu di peringkat Mekah pun perincian agama masih belum ada lagi. Yang ada adalah penekanan berkenaan akidah dan juga pengharaman sesuatu perkara-perkara yang besar dulu. Sebagai contoh membunuh, sebagai contoh mencuri, sebagai contoh berzina. Yang tu diharamkan ketika Nabi masih berada di Mekah. Tetapi perincian hukuman, apa yang nak kena buat kalau orang tu mencuri, apa yang nak kena buat kalau orang tu berzina, apa yang nak kena buat kalau orang tu membunuh dan sebagainya, perincian hukuman tu cuma ada di Madinah. Okey, jadi dekat Mekah ni kita kata penekanan banyak berkenaan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran tu, kalau tuan-tuan tengok pembahagian surah-surah yang digelar sebagai Makkiyah ataupun surah-surah yang diturunkan ketika tempoh Nabi berdakwah di Mekah, walaupun barangkali bukan di Mekah. Okey, kotlah Nabi keluar masa tu pergi ke Taif ke umpamanya, ada Quran turun pada dia. Taif bukan Mekah, tetapi dari segi hukumnya kita kata ayat ataupun surah Makkiyah, sebab itu tempoh Nabi SAW masih berada di Mekah. Okey, jadi itu riwayatnya. Ada pun riwayat hidup Nabi daripada baginda lahir sehingga umur 40 tahun. Kalau tuan-tuan perasan dalam sirah, memang tak banyak, sikit-sikit je cerita dia. Yang dia pergi ikut Abu Talib berniaga kan, kemudian dia jaga gembala kambing, dia nak pergi ke majlis maksiat, Allah halang dengan tidurkan dia, kemudian dia dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam waktu umur dia 4 tahun. Kalau kita nak ikutkan 40 tahun, sebenarnya lagi banyak kisah tu lah, betul tak? Okay, tetapi tak, riwayat berkenaan hadis ataupun sirah Nabi SAW banyak setelah baginda diutuskan. Sebab apa? Sebab sebelum baginda diutuskan, siapa tahu baginda nak jadi rasul? Tak ada orang tahu. Ada tanda-tanda bisyarah, ada tanda-tanda kerasulan pada baginda, tapi tak ada orang kata ni jadi rasul satu hari nanti ni. Tak ada macam tu. Okey, sebab tu hati-hati. Kadang-kadang betul kita, di antara kewajipan kita adalah mengagungkan Nabi SAW, tapi jangan melampau sangat. Apa contoh melampau? Saya pernah dengar ada seorang sebut, dia kata Abu Jahal ni, dia punya gembira, Abu Lahab ni, dia punya gembira bahawa Nabi SAW ni lahir sebab dia tahu anak saudara dia nanti akan jadi rasul. Yang ni melampau lah. Kalau Abu Lahab tahu anak saudara dia jadi rasul, tak ada lah tabas yada abi lahabin wa tab. Tak ada, dia tak tahu. Nampak keistimewaan pada Nabi, ya nampak, tetapi nak kata sehingga Abu Lahab tahu ni besar nanti jadi rasul, tu melampau sangat lah. Okey, jadi balik pada tadi, sama juga bila Isra' Mi'raj, waktu tu sahabat pun tak ramai, maka tarikh dia pun masih diperselisihkan. Malahan kita pun sekarang kita sambut Isra' Mi'raj pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban kita sambut Isra' Mi'raj. Kalau kita nak ikut tarikh yang sebenarnya, Nabi SAW sebut Isra' Mi'raj ini dia terjadi setelah daripada kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Malahan salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala angkat baginda dah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit tu, salah satunya adalah untuk nak beri semangat pada Nabi SAW. Okey, disebabkan baginda baru lalu Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang tu pun semua tahu, saya tak perlu ulang lah. Tahun kesedihan sebab apa? Orang Islam dikepung sehingga kan baginda tak boleh nak berdakwah. Orang masuk Islam kurang. Ada sebagian riwayat kata tak sampai 5 orang pun masuk Islam dalam tempoh 3 tahun tu. Sebab dakwah dia sekat, tak boleh nak dakwah, macam mana nak ajak orang masuk Islam? Kemudian dia punya pak saudara dia Abu Talib mati. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha wafat. Yang mana Khadijah wafat pada awal Ramadan. Jadi kemungkinan besarnya, wallahu alam, saya lebih cenderung pada pendapat ni, bahawasanya Isra' Mi'raj berlaku pada bulan Ramadan setelah daripada kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita tengok pula Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut bulan ni, memang yang paling Allah paling pandang tinggi sekali bulan apa? Memang bulan Ramadan pun. Quran diturunkan bulan Ramadan. Bukan saja Quran tau tuan-tuan, Taurat diturunkan pada bulan Ramadan, Injil diturunkan pada bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim diturunkan pada bulan Ramadan, dan Zabur pada Nabi Allah Daud AS pun diturunkan pada bulan Ramadan, dan Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak kata Isra' Mi'raj berlaku pada bulan Ramadan, saya rasa padan sangat lah, nampak sangat. Sebab bukan saja dari sudut tarikh,
bahkan dari sudut kemuliaan bulan Ramadan tu sendiri. Okey, jadi dari segi tarikh memang masih diperselisihkan, tapi yang tu pada saya kita tak payah gaduh lah, sebab benda ni bukan bab halal haram apa pun, dia dari sudut sejarah saja. Yang pasti Isra' Mi'raj tu kita kena beriman, hak tu pasti. Baik, Isra' wal Mi'raj, fakta yang kita kena tengok pertama kat sini, bahawasanya Isra' dan Mi'raj bukan satu mukjizat tetapi dua mukjizat. Okey, Isra' dan Mi'raj bukan satu mukjizat tetapi dua mukjizat, iaitu Isra' satu mukjizat dan Mi'raj satu mukjizat. Maka berapa mukjizat kat sini? Dua mukjizat. Sebab kenapa macam tu Ustaz? Sebab Isra' tu berlaku Nabi SAW daripada rumah dia pergi ke Masjidil Haram, betul tak? Kemudian daripada Masjidil Haram dia menaiki burak, dia pergi sampai ke Masjidil Aqsa tu. Riwayat berkenaan Nabi berhenti dekat tapak Masjid Nabawi, riwayat tu palsu. Okey tak? Nabi SAW yang sahih, daripada Masjidil Haram baginda terus pergi ke Masjidil Aqsa, yang mana perjalanan tu berlaku sekelip mata kan. Itu pun mukjizat ke tak mukjizat? Mukjizat lah tu. Kenapa kita sebut mukjizat? Sebab mukjizat ni maksudnya adalah perkara luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya sebagai tanda kerasulannya. Perkara luar biasa. Jadi orang daripada Masjidil Haram dalam tempoh tak sampai saat pun tak sampai. Saat pun tak sampai. Kenapa saya kata saat pun tak sampai? Sebab ada riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut waktu dia bangun daripada dia punya katil dia dekat rumah dia kat Mekah tu, waktu dia bangun tu, kita kata kan bila kita bangun daripada tilam, kan tilam tu apa? Tilam melengkung, panas kan? Panas tilam tu kan? Nabi SAW kata bila dia balik daripada Isra' Mi'raj, dia punya tempat baring tu masih panas lagi. Maknanya tuan-tuan, semua-semua peristiwa ni, barangkali Allah, kalau kita bangun tengah malam pun pergi ke bilik air pun baring balik, saya ingat ada lah kot 30 saat ke apa kot, nampak gaya lebih sikit daripada tu lagi. Sebab kata Nabi SAW, tempat baringan dia tu masih tak tersentuh macam yang dia bangun tadi. Jadi bukan nak kata beberapa saat, semua peristiwa Isra' sehingga ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, segala benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan tu seolah-olah masa berhenti. Saya rasa tu lagi tepat nak sebut. Seolah-olah ataupun tak mustahil, bukan seolah-olah, tak mustahil, memang macam tu. Itu kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Isra' itu sendiri adalah satu mukjizat. Okey, cuma saja satu kaedah dalam kita kata kajian hadis ni, bahawasanya semua hadis berkenaan penampakan peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku ketika Isra', bukan Mi'raj, Isra'. Maknanya perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Kan kata Nabi nampak orang tergantung kepala, orang cari waktu perjalanan ke Isra'. Semua hadis-hadis itu adalah palsu, tak ada yang sahih. Okey, Isra' kena ingat bukan Mi'raj. Mi'raj banyak, riwayat Bukhari pun banyak tu. Okey, ini kita kata Isra', maknanya daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Yang tu kalau cerita-cerita tu, yang tu hadis-hadis dia palsu. Okey. Baik, kemudian sesampainya Nabi SAW dekat Masjidil Aqsa, itu satu mukjizat. Baginda Nabi SAW naik ke langit Mi'raj, itu satu lagi mukjizat. Sebab tu pun satu perkara yang pelik, bukan semua orang lalu perkara tu. Malahan saya tengok sebahagian artikel ilmiah, mereka sebut antara perkara yang kita boleh nampak daripada hadis-hadis Nabi SAW ni adalah terikatnya Masjidil Aqsa dengan penduduk langit. Itu kelebihan Masjidil Aqsa. Saya pun bila baca tu pun nampak betul juga. Sebab apa? Nabi SAW bila nak Isra', Jibril bawa dia pergi ke Masjidil Aqsa tu. Boleh tak dia Isra' daripada Masjidil Haram? Boleh? Apa tak boleh? Tapi Jibril bawa pergi ke Masjidil Aqsa. Kita ingat ada hadis berkenaan Nabi Isa AS turun ke bumi. Dia turun kat mana tuan-tuan? Dia turun dekat Masjidil Aqsa. Dia turun dekat Baitul Maqdis. Okey. Jadi sebab tu sebahagian ulama nampak terikatnya Masjidil Aqsa ni dengan penduduk langit. Kalau nak kata pintu langit ke apa, wallahu a'lam, hak tu kita sama-sama tak tahulah. Tapi banyak hadis berkenaan, antaranya Isra' Mi'raj, kemudiannya nanti Nabi Isa akan turun. Memang dia duk main kawasan Baitul Maqdis, kawasan Masjidil Aqsa tu. Itu di antara kelebihan Masjidil Aqsa. Okey. Jadi itu mukjizat kedua, iaitu Mi'raj. Apa dia punya pengajaran dia? Apa dia punya iktibarnya kat sini? Yang pertamanya bahawasanya memang sunnatullah. Kehidupan kita ni
nak kena ikut cara, ataupun dalam bahasa mudahnya seleranya Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnatullah, apa yang Allah suka. Memang sunnatullah dalam kehidupan manusia ni tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, sayang pada seorang hamba, cara dia sayang tu bukan dia beri semua benda. Tak. Cara dia sayang tu bukan dia beri semua benda kita minta. Sebagai contoh siapa? Firaun, betul tak? Firaun adalah orang yang paling Allah Subhanahu Wa Taala benci. Mana ada makhluk kita kata hak sampai mengaku Tuhan, sampai kata tu ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dahsyat. Firaun semua benda dia dapat, tak? Iblis laknatullah, dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipanjangkan umur dia daripada zaman Nabi Adam sampai bila? Sampai hari kiamat. Allah bagi tak pada dia? Allah bagi pada dia, tuan-tuan. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada seorang hamba bukan dengan berikan semua benda yang dia minta, bukan. Tetapi cara Allah Subhanahu Wa Taala sunnatullah, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, apabila Allah sayang pada seorang hamba, Allah akan berikan ujian pada dia. Yang tu sunnatullah. Dan ni benda ni kita kena betul-betul renung faham perkara ni. Hatta kita kata para rasul pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan cara Allah angkat martabat para rasul ni pun melalui apa? Melalui ujian juga. Apa dia punya buktinya, Ustaz? Quran menyebut berkenaan ulul azmi, betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala beri arahan pada Nabi SAW, isbir. Allah sebut sabarlah kamu kama sabara ulul azmi minkum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak apa ingat ayat tu. Tapi dia punya maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi SAW, sabarlah kamu sebagaimana ulul azmi sebelum kamu bersabar. Sabar, Allah Subhanahu Wa Taala kata. Allah kata ulul azmi. Siapa ulul azmi? Kita tahulah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Isa AS, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi. Okey. Ulul azmi maksudnya apa? Yang mempunyai kehebatan, yang mempunyai kekuatan. Ulul azmi mempunyai kekuatan. Kenapa mempunyai kekuatan, Ustaz? Dekat sini kita nampak balik sunnatullah. Sebab ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada mereka lebih berat daripada semua rasul lain lagi. Terutamanya baginda Nabi SAW, ujian yang Allah beri pada baginda Nabi, ujian dari sudut kesukaran hidup, kan? Ujian dari sudut bukan saja dia punya ujian mendatang, malahan kehidupan dia tu pun, kehidupan Nabi SAW lebih mendekati Nabiyun Abdin. Apa maksud dia? Nabi yang bersifat hamba, bukan Nabi bersifat raja. Nabi bersifat raja siapa? Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Itu Nabi raja. Baru ni saya terbaca ada satu riwayat kata Nabi, waktu orang Yahudi ejek Nabi SAW, dia kata macam mana Muhammad ni boleh jadi rasul sedangkan isteri dia 9 orang duk sibuk nak urus isteri, dia kata. Nak jadi rasul apa 9 orang? Allah Subhanahu Wa Taala suruh baginda balas balik, Nabi Daud dulu isi 1000 orang, raja, tuan-tuan. Nabi Sulaiman AS dalam Sahihul Bukhari isi berapa orang? 100 orang, tuan-tuan, raja. Nabi SAW kata apa sangat 1000 banding 9 orang, kata. Itu pun atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kehidupan Nabi ini bukan saja dari sudut ujian dia, malahan dari sudut kesederhanaan hidup dia pun memang dia pilih untuk hidup sedemikian. Memang dia pilih untuk hidup serba sederhana. Sehingga kan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah tanya pada baginda, apa baginda kata? Kamu tak mahu ke dunia ni untuk orang kafir dan akhirat untuk kita? Memang baginda pilih sedemikian. Dan bukan saja dari sudut kehidupan, dari sudut sakit fizikal Nabi SAW pun lebih sakit daripada orang lain. Kita renung tak perkara? Sakit Nabi lagi sakit daripada orang lain tu. Waktu Nabi SAW demam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah ziarah baginda, pegang dahi baginda, pegang badan baginda, kata ya Rasulullah, panas betul ni badan tuan, kata. Nabi SAW kata, ya Ibn Mas'ud, sesungguhnya aku ni bila ditimpa demam, panas aku ni 2 kali daripada orang lain, kata. Memang sedemikian. Waktu baginda dipukul muka waktu perang Uhud, kita ni berdarah muka kita, tuan-tuan. Kita kata duk pedak, kita setengah jam berhenti darah, betul tak? Ali bin Abi Talib dengan Fatimah radhiyallahu anha, waktu baginda dipukul dekat Uhud tu, nak tuang air kat muka Nabi tu, mereka kata darah Nabi tak berhenti-henti keluar, kata. Lambat dia punya sakit tu, lambat nak kering darah tu. Dan baginda lepas perang Uhud sakit sebab kena pukul belakang tu, baginda solat duduk sebulan, tuan-tuan. Ini Nabi SAW.
Kita cakap berkenaan orang yang paling kuat ujian dia, tapi dalam masa yang sama apa dia tuan-tuan? Dalam masa yang sama orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sunnatullah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat Nabi dakwah di Mekah, Nabi sampaikan dakwah dia, semua penduduk Mekah dengar. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat penduduk Mekah terima dakwah Nabi, sehingga kan Nabi tak terusir pergi ke Taif kan, untuk nak minta hijrah, boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala nak buat Nabi tak perlu berhijrah, duduk kat Mekah berjaya terus, tak perlu nak lalu perang Badar, Uhud dan sebagainya? Kalau Allah berkehendak, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi itu bukan sunnatullah. Sebab tu pedoman dalam hidup kita bahagian ni apa dia? Memang ujian ni, saya faham, saya pun manusia juga. Kita ni kalau boleh nak hidup tak ada ujian, betul tak? Kalau boleh kita nak hidup tenang saja, tak ada kacau, tak ada jadi benda terkejut, tak ada jadi benda yang tak sangka kan. Nak memang hidup aman, tenang. Dengan manusia pun hang tak kacau aku tak kacau hang, sudah. Kita nak macam tu. Okey, tapi tak. Memang Nabi SAW dah awal-awal lagi beri amaran pada kita, seorang mukmin itu akan terus-menerus diuji oleh Tuhannya, sehingga dia balik bertemu Tuhannya dalam keadaan suci tanpa dosa. Sebab apa? Sebab itu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat martabat hamba. Memang itu sunnatullah. Okey, sebab tu kita sebagai orang Islam, alhamdulillah, antara saya ingat antara kefahaman dalam Islam dalam bab ni, satu kefahaman yang cukup berpegang pada realiti kehidupan kita. Sebab kalau kita tengok masyarakat barat, kenapa ramai yang tak sebenarnya tak berapa ramai yang tak beragama pun, tapi kenapa ada yang tak beragama? Dan sebab apa macam tu? Ada yang tak beragama sebab mereka nak, kalau betul ada agama, maka tak ada benda sakit dalam hidup ni. Budak-budak tak sakit, kanak-kanak tak mati, tak ada kebuluran, tak ada kemiskinan. Seolah-olah dunia ni kena jadi syurga baru nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah, kita orang Islam tak macam tu. Kita faham hakikat keduniaan ni memang semua tak sempurna, betul tak? Memang ada ujiannya, macam mana sekalipun kita elak, tapi kalau perkara tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi ya tuan-tuan, jadi juga. Tak payah pergi jauh. Ni hot virus kita ni, siapa dia nak COVID? Betul tak? Siapa dia ustaz? Saya mencadangkan diri saya, tak ada orang nak. Kalau orang dah jaga, betapa ramai saya punya keluarga, saya punya rakan-rakan, memang saya kenal pun bukan jenis orang duk hentam taram langgar SOP macam tu. Memang orang berhati-hati, memang tak duduk dekat, duduk semeter, pakai sanitizer, ni mai sejahtera dan sebagainya, tak berhimpit dan sebagainya. Tapi Allah takdirkan kena juga. Kadang-kadang kalau bukan daripada anak dia, barangkali anak dia tu pergi hok tak jaga SOP, barangkali macam tu. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi Nabi SAW, baginda dikurniakan Allah, dijemput dengan Isra' Mi'raj ni disebabkan apa? Yang saya sebut tadi, salah satunya adalah sebab baginda baru melalui Amul Huzni, baru melalui tahun kesedihan tu. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Isra' Mi'raj ni untuk berikan kekuatan pada Nabi SAW. Apa bentuk kekuatan tu? Macam-macam. Di antaranya Nabi SAW, kita ni manusia, bila kita tengok dengan mata kepala, kita beriman, alhamdulillah kan, kata beriman. Tapi kalau dapat tengok dengan mata, bertambah tak keimanan? Bertambah keimanan. Sebab tu Nabi Ibrahim AS diminta daripada Allah, tunjukkan kepada aku kaifatuhil mauta. Dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan kepada aku macam mana engkau menghidupkan kembali yang dah mati. Apa Allah tanya? Awalam tu'min, kamu tak beriman ke? Kata Nabi Ibrahim, tak, saya beriman, tapi untuk nak menenangkan hati saya, maknanya daripada kepercayaan, nak tengok dengan mata kepala baru percaya, betul tak? Saya ingat dulu COVID pun, awal-awal dulu ingat tak orang kata ni konspirasi lah, berita palsu, tiba-tiba dia kena percaya. Sama juga Nabi Ibrahim AS, percaya bukan tak percaya, Rasul dia percaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan permintaan dia. Apa Allah suruh buat? Allah kata ambil seekor burung, potong 4 letak dekat bukit yang berlainan, kemudian panggil balik burung tu datang balik. Kata Wahbah Zuhaili, bukan burung tu datang balik, sebab kalau burung tu datang balik tak ada lah faedah. Dia kata, apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala ya'tinaka sa'ya? Ya'tinaka sa'ya maksudnya apa? 4 bahagian tu datang balik dan bercantum depan dia dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tengok tu, bertambah dah kepercayaan, bertambah keyakinan, bertambah dia punya semangat dia. Sama juga dengan Nabi SAW, cuma sebab ujian dia jauh lagi berat lagi. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan Nabi SAW di sisi Allah. Dia dijemput untuk Isra' Mi'raj tu, kita kata.
untuk naik, untuk tengok bagaimana alam ghaib yang kita tak pernah nampak lagi ni. Begitu juga untuk dia bertemu dengan saudara-saudara dia daripada Rasul yang terdahulu, berikan semangat pada dia. Kan yang setiap langit tu kan dia jumpa dengan Rasul-Rasul terdahulu. Siapa dia kata yang pertama? Dia kata saya tengok seorang manusia sangat besar. Dia kata sangat tinggi kan. Yang mana keliling dia banyak budak-budak bermain keliling dia. Dia tanya pada Jibril, siapa ni? Kata Jibril AS, ini ayah kamu Adam AS. Okey, jadi kita kata berjumpa dengan Rasul-Rasul terdahulu tu semangat pada Nabi SAW. Tinggi tak penghormatan? Dia tinggi. Macam mana dia dapat penghormatan yang tinggi? Dengan ujian yang orang lain tak pernah lalu. Okey, yang paling kemuncaknya saya setiap kali baca kisah tu, Allah memang sebab lah. Nabi SAW yang pergi ke Taif tu, dia pergi ke Taif, ajak penduduk Taif beriman. Kemudian dah lah tak beriman, dia kumpulkan anak-anak kecil dia, suruh rejam kan. Ini pun semua tahu kisah tu. Lalu Nabi SAW setelah dia direjam tu, dia lari tu, dia bukan sedih orang tu, ialah dari segi penduduk Taif tak terima dia punya ajakan beriman tu satu hal dah. Tapi apa sebenarnya yang buatkan dia sedih sangat-sangat? Ada riwayat cerita berkenaan doa Nabi SAW. Apa yang buat dia sedih sangat-sangat? Dia takut, ini hati seorang Rasul tuan-tuan. Dia takut yang dia punya dakwah ni tak jadi, dia kena kepung kan. Abu Talib mati pula, mati kekafiran pula tu, la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Lepas tu cuba nak bawa diri ke Taif pula tolak. Dia bukan sedih rintitan tu. Bila dia keluar daripada Taif tu, lepas kena rejam tu, bila dia sampai dekat kebun yang dia duduk makan kurma tu kan, apa dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia kata, ya Allah, dia kata, apakah engkau marah kepadaku? Dia tanya, apakah engkau marah kepadaku? Kemana engkau letakkan diri aku? Dia kata sama ada dekat tempat orang yang mengusir, maksudnya Mekah, ataupun dekat kampung yang merejam aku. Kata Nabi SAW yang ni doa dia memang. Dia kata, ya Allah, mana-mana pun engkau letak aku redha, asalkan aku tak berada dalam kemarahanmu. Aku redha, dia kata. Mana-mana pun tak apa. Sebab dia takut sebenarnya ni tanda apa? Tanda Allah Subhanahu Wa Taala marah pada dia. Ini hati Rasul tuan-tuan. Kita ni pula manusia, kita cuba imbas sekarang. Sebahagian manusia, sebab manusia ni lain-lain. Ada manusia bila senang dia ingat Tuhan. Tapi bila susah dia salahkan Tuhan. Manusia ni beza-beza. Ada manusia yang paling bagus kita tuju, waktu senang kita ingat Allah, waktu susah pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu paling bagus. Ada manusia waktu susah dia ingat Allah, waktu senang dia lupa. Ada manusia macam tu. Ada juga manusia yang waktu senang dia bersyukur pada Allah, tapi waktu susah dia salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu pun ada. Manusia ni macam-macam tuan. Macam-macam ada. Hak yang keempat ada tak Ustaz? Ada. Waktu senang tak ingat Tuhan, waktu susah salahkan Tuhan. Hak tu lagi teruk kata. Bersyukurnya tak ada, permintaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak ada. Tapi Nabi SAW waktu dia dalam kesusahan sangat-sangat macam ni, kita kata apa yang dirisau Allah Subhanahu Wa Taala marah kat dia. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada dia. Jibril tanyakan kepada dia, tu masyhur hadis kan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu mahu aku bawakan malaikat penjaga gunung kat Mekah ni, aku angkat 2 bukit kat Mekah ni baling ke penduduk Taif. Okey, tapi Nabi SAW kata tak perlu. Nabi kata tak payah, mereka tak tahu. Tapi perkara tu menghiburkan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia tahu bukan Tuhan marah kat dia. Itu ujian pada dia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala marah kat dia. Sehingga kan bila nak masuk kat Mekah tu, Mubarak Furi cerita dalam dia punya sirah Nabawiyah, ketika tu anak angkat dia ikut Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu ikut. Zaid bin Harisah kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, kata rasanya dakwah kita ni tak jadi kot, kata kan. Sebab apa? Sebab Mekah dah usir kita, dah pulaukan kita, pergi ke Taif pula kena halau. Marah Nabi SAW. Baginda kata, sesungguhnya aku diutuskan untuk bawa agama ni, dan agama ni akan menang, kata Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW kata keadaan akan aman, sehingga kan orang yang bertolak berseorangan daripada Yaman nak bermusafir, dia tak risau barang dia tinggal dekat Yaman. Maknanya Nabi beri petunjuk Islam akan menguasai semenanjung tanah Arab. Memang ya sungguh lah. Dekat semenanjung tanah Arab ada tak negara bukan Islam? Tak ada, semua negara Islam. Satu kata Nabi SAW, jangan ada orang yang tidak solat dalam semenanjung tanah Arab. Maksud Nabi apa? Bukan orang Islam. Semenanjung tanah Arab semua negara Islam. Saudi, Yaman, UAE, Bahrain, semua tu kan. Itu semua negara-negara Islam. Okey. Jadi itu kita kata iktibarnya adalah
ujian yang susah ni memang sebahagian daripada hidup kita. Okey. Kemudian yang seterusnya apa dia? Perkara ni juga menunjukkan keistimewaan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab baginda berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan. Bukan semua rasul sedemikian. Selalunya tugas hak bawa wahyu ni tugas siapa? Jibril alaihissalam. Kita tahulah tu, kan? Tetapi ada rasul yang dia boleh keistimewaan dia boleh berkata-kata secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ala ra'sihim yang paling terkenal siapa? Kalimullah, dia yang berdialog dengan Allah, Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ni ada beberapa kelebihan dia yang apa yang Nabi sebut pun saya sendiri pun wallahu alam saya sendiri pun tak faham sepenuhnya. Dan benda ni saya ingat perkara ghaib kita samalah Isra Miraj ni pun sebenarnya antara benda saya nak cakap, antara hikmahnya perkara ghaib ni kita sami'na wa ta'na saja, jangan tanya banyak sangat. Tapi kelebihan Nabi Musa alaihi salam ni apa dia yang agak bukan agak pelik, agak menakjubkan. Nabi SAW kata antaranya, dia kata yang pertama Nabi Musa ni dia boleh dialog langsung lah dengan Allah, itu satu hal. Lepas tu yang keduanya kata Nabi SAW, aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan, aku adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan kepada masyar. Aku manusia pertama, aku dibangkitkan daripada kubur dia, dibangkitkan. Kemudian kata Nabi SAW, aku nampak Nabi Musa tergantung di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni memang saya, apa maksudnya Ustaz? Saya pun tak tahu. Tapi Nabi SAW sebut macam tu. Dia kata aku orang pertama dibangkitkan, aku orang pertama. Tetapi bila aku bangkit daripada kubur, aku nampak Musa AS tergantung di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan aku tak pasti Musa ni betul ke dia mati. Kata Nabi SAW. Sebab kalau orang mati masuk kubur dibangkitkan, Nabi kata aku paling awal. Tapi bila aku bangkit, aku nampak Musa AS dah tergantung di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini kita cakap pasal 5 rasul yang utama ni, 5 rasul yang paling dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, 5 manusia yang paling dikasihi Allah. Maka dia punya level tu, cuba kita tengok tuan-tuan, tergantung ke arasy waktu Nabi. Ini benda-benda level yang memang kita tak akan capai sampai bila-bila lah. Ini para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi walaupun sedemikian, keistimewaan yang diberikan oleh kepada Nabi SAW lebih lagi daripada tu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah ketika masa dihidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dia mi'raj, diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan macam mana hampir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana sebegitu hampirnya, terlalu hampir sehingga kan hadis di baginda menyebut, aku dengar gesekan pena Allah Subhanahu Wa Taala pada Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Gesekan pena Lauh Mahfuz Allah kan dia ada pena, ada hadis berkenaan kalam ni pena lah, tapi pen macam mana tak usah tanyalah, tu sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dengar bunyi gesekan tu sak macam mana tu tak tahu, saya buat tu pun tak tahu bunyi macam mana, tapi bunyi gesekan tu didengar oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Maknanya dia hampir sangat-sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dia kata aku naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di antara aku dengan Tuhanku, Nabi kata ada hijab. Ada hijab Allah Subhanahu Wa Taala adalah cahaya. Itu pun saya nak sebut, sebab tu Quran sebut nurun ala nur, nur ala nur, cahaya atas cahaya. Ayat tu bukan cakap pasal Nabi Muhammad tu, itu tafsiran sufi, tak betul tu. Ayat tu cakap pasal cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni wajahnya bercahaya dan hijabnya juga bercahaya. Itu maksud dia cahaya di atas cahaya. Kan perumpamaan ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada minyak yang bercahaya, pelita yang bercahaya, cahaya atas bercahaya. Minyak tu sendiri bercahaya, pelita itu pun bercahaya. Wajah Allah tu bercahaya dan dia punya hijab pun adalah cahaya. Itu Allah buat perumpamaan minyak tu, Allah buat perumpamaan pelita tu. Jadi nurun ala nur, cahaya demi cahaya, itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun sama juga. Kadang-kadang nak mengagungkan Nabi SAW sampai tahap melampau. Cahaya atas ayat cakap pasal Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tiba-tiba cahaya atas cahaya Nabi SAW. Tak kena. Tak masuk ayat tu. Yang tu tafsiran, yang tu penafsiran sufi, bukan daripada penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah, bukan penafsiran Ibnu Katsir dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, jadi kata Nabi SAW, dia kata aku hampir dengan Tuhanku. Dia kata jarak aku dengan Tuhanku adalah 2 busur panah sahaja, dekat sangat-sangat.
Dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang hidup yang mencapai darjat tu, dia punya keistimewaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Okey, tapi punya Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada Nabi SAW sampai ke tahap tu. Lepas tu pula bukannya sekali, banyak kali pula tu. Kenapa banyak kali? Sebab kan dia turun balik kan. Dalam perjalanan turun langit ke-7, siapa duduk kat langit ke-7? Nabi Ibrahim AS. Ya? Lepas tu dia turun lagi ke langit ke-6. Siapa duduk kat langit ke-6? Nabi Musa AS. Nabi Musa AS ni orang kulit gelap, kata Nabi, rambut dia kerinting. Ya? Kulit gelap, rambut dia kerinting. Kemudian Nabi SAW Nabi Musa tanya pada dia, masyhur hadis tu, berapa kali kamu dapat solat? 50 kali. Kemudian dia kata, umat aku 40 kali pun habis. Kalau bahasa kita pancik habis. Kamu naik atas pergi minta kurang. Berapa kali tu? Banyak kali minta kurang tu. Banyak kali minta kurang tu. Dan ni pengajaran kita selebihnya. Kita ni tuan-tuan, terutamanya pada diri saya lah saya pesan, jagalah solat kita baik-baik. Jaga solat baik-baik. Sebab apa? Yang pertama, Nabi terima arahan tu daripada Mi'raj. Okey, tu tak apalah, itu fahamlah. Kemudian yang kedua ni yang penting. Mula-mula sekali Nabi SAW terima arahan solat berapa kali? 50 kali, betul tak? Dalam hadis ni terletak sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita umat Muhammad. Tuan-tuan, ambil kesempatan ni. Ambil kesempatan ni. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan 50 kali kan. Kemudian baginda turun, Nabi Musa tanya, naik kurang. Turun, berapa dah? Kurang. Naik lagi. Turun berapa? Kurang lagi. Sampai 5 kan. Nabi Musa tanya, pergi naik kurang lagi. Tu ada juga orang tak buat. Betul tak? Betul. Kita masalah solat ni, saya jumpa dengan beberapa bulan lepas saya jumpa dengan salah seorang guru saya. Dia kata, entah perasan tak? Dia kata, bukan semua. Tapi ada separuh orang kalau menjual dekat pasar malam tu, dia mula goreng daripada asar. Betul tak? Lepas tu bila maghrib dia mula menjual sampai ke isyak. Bila dia solat maghrib tu, yang tu nak kena perhati, dia kata. Sebab tu masa saya balik kat Pahang, inisiatif Jabatan Agama Pahang buat, alhamdulillah, dia buat surau bergerak betul-betul dekat tepi pasar malam tu, nak suruh solat kan. Pasal katalah pasar malam bahagian ni, tepi tu dia set up lori yang ada air apa semua, boleh ambil wuduk apa semua, siap dengan sejadah apa semua, tempat solat. Dekat Kuantan ada macam tu. Kat sini saya tak pernah tengok lagi lah, tak tahu, barangkali tak ada keperluan, wallahualam. Tapi dekat sana memang dekat pasar malam memang set up tu. Untuk apa? Untuk nak suruh peniaga ke orang yang datang tu main solat kat situ dulu. Jaga solat kita. Sebab apa? Nabi SAW daripada 50 dia minta deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai turun jadi 5. Okey, itu tak apa lagi. Kemudian waktu Nabi Musa kata naik minta kurang, dia kata aku malu. Dia kata tak boleh, aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka dengar satu suara sahabat Allah Subhanahu Wa Taala kata, 5 tu adalah solat yang aku syariatkan untuk hamba-Ku. Sesiapa yang jaga solat 5 waktu ni, aku akan darabkannya dengan 10 kali. Itu yang paling penting. Kalau malam ni kita tak dapat apa isi pun, dapat satu ni pun cukup lah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata siapa yang jaga 5 solat ni, aku akan darabkan dengan, aku gandakan dengan 50. Maknanya solat umat Muhammad ni, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala arahkan 5 kali, tapi kalau kita jaga, kita dapat fadilat 50 kali macam yang asal disyariatkan tu. Okey, sebab tu kita pesanan terutamanya pada diri saya lah, kita jaga solat kita. Apa maksud jaga solat, Ustaz? Yang pertama, waktu. Okey, itu satulah. Kemudian gerakan dalam solat tu, Quran menyebut secara khusus. Asy-Syafi'i rahimahullah, dia punya jaga gerakan solat dia, sehingga kan orang-orang yang berada di yang berada di Baghdad ketika tu tengok dia solat, mereka kata kami tak pernah jumpa orang solat seelok tu, kata. Maksudnya setiap gerakan dia, rukuk dia cantik, dia punya belakang dia lurus betul, dia bangun tak laju sangat, tak perlahan sangat, berdiri tegak, sujudnya bagus, bacaannya bagus. Sebab apa? Sebab disebutkan dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami perhatikan kamu terutamanya ketika solat. Pandangan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, ini pengajaran Isra Miraj antaranya, pandangan Allah yang paling Allah tengok kita waktu apa? Waktu solat. Memang Allah Subhanahu Wa Taala pandangannya pada kita setiap masa, basir, yang maha melihat. Tetapi yang paling dia tengok sekali waktu bila, tuan-tuan? Pada waktu solat. Sebab tu jaga solat kita. Waktu kita rukuk, waktu kita berdiri, bacaan kita kan, kita punya, kalau Quran tu dari sudut kita punya tajwid kita, sebutan kita, kalau boleh usahakan sebaik mungkin, sama-sama kita usahakan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab tu waktu yang paling Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita. Okey,
Baik, kemudian yang terakhirnya insya-Allah kita nak masuk isyak. Yang terakhirnya pengajaran perkara-perkara gaib ni tuan-tuan adalah termasuk dalam pengertian Islam. Okey, perkara-perkara gaib termasuk dalam pengertian Islam. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya macam ni. Waktu Nabi SAW daripada termasuk Isra' tu pun, macam mana baginda daripada Mekah, daripada Masjidil Haram boleh terju ke Masjidil Aqsa dalam masa macam masa ni berhenti, tak ada dalam masa seolah-olah berhenti. Kemudian Nabi SAW naik ke Mi'raj dan banyak baginda cerita kisah pelik pada kita, tak? Baginda cerita keadaan neraka, baginda cerita berkenaan pohon zakum, baginda cerita neraka sejauh mata memandang. Bila Jibril tunjukkan pada aku neraka, bahang neraka tu sambar muka Nabi SAW. Sejauh mata memandang, sambar. Sama juga dengan syurga, kenikmatan syurga tu sejauh mata memandang. Bila nampak syurga tu, dia kata sambar, dia kata wajah dia. Nabi SAW tengok keadaan dalam syurga. Dia tengok rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, rumah yang diperbuat daripada intan dan permata. Dia tengok telaga Kausar. Nama je telaga, kalau ikut baginda sifatkan tu sebenarnya laut, bukan telaga. Baginda tengok telaga Kausar, bagaimana ada dia punya batu-batuan dia buat daripada intan permata dan sebagainya. Banyak benda yang ditunjuk, dia diceritakan oleh Nabi SAW. Dan juga banyak lagi benda yang Nabi SAW sebut kat kita, aku tak boleh cerita dekat kamu. Yang ni menarik, aku tak boleh cerita kat kamu. Sahabat tadi ceritakanlah kami macam mana Sidratul Muntaha. Kata Nabi SAW, aku nak cerita, tapi aku tak boleh cerita pada kamu. Yang ni dekat sini terletak keinsafan bagi kita, tuan-tuan, bahawasanya akal kita ni terbatas. Sebab apa Nabi SAW kata, aku bukan tak nak cerita, aku nak cerita, tapi aku tak boleh cerita. Kenapa tak boleh cerita? Sebab kata Nabi SAW, bentuk benda-benda yang ada dekat Sidratul Muntaha tak ada bentuk dia dekat dunia ni. Macam mana nak cerita? Bukan bulat, bukan 4 segi, bukan segitiga, bukan panjang, bukan lebar. Bentuk tu tak ada kat dunia. Kalau benda tu ada bandingan, bolehlah kita cerita, kan? Macam mana kereta Ustaz Azri, lebih kurang macam kereta kawan ni, cuma kawan tu warna emas, kereta dia warna kelabu. Ada bandingan, bolehlah cerita. Sidratul Muntaha, kata Nabi, tak ada bandingan. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sediakan di syurga perkara yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan akal tak pernah terfikir. Apa dia punya Allah Akbar. Apa dia punya iktibar dekat sini, tuan-tuan? Iktibarnya adalah jangan kita sangka kita boleh memahami semua perkara gaib. Tak boleh. Ada banyak perkara gaib, majoritinya kita kata sami'na wa ta'na sajalah. Kalau betul-betul kita nak rungkai, nak tahu macam mana keadaan dia, selalu saya seluruh satu cara, kita kena mati dulu, pergi jumpa, baru dapat faham, kata. Okey, jadi perkara gaib ni memang kita tak sentuh terlalu mendalam. Sebab apa? Sebab kita pun tak boleh nak faham. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja, agak-agak adalah manfaatnya. InsyaAllah tak ada orang melintang, doalah virus ni tak teruk dan sebagainya. InsyaAllah hujung Mac pula kita jumpa, insyaAllah. Baik, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على طه